Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadhil ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah. Kuliah maghrib kita malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gemma Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan tajuk syarah kita hari ini najis-najis yang dimaafkan. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Tidak lupa juga kita hadiahkan Fatihah ini kepada saudara-saudara kita di Palestin yang berjuang mempertahankan tanah air mereka. Al-Fatihah. Tak buka mic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Saya kasihi Puan Rosniati, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Gemma Nur Iman, semoga semualah termasuk penonton-penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat saya sebutkan nama satu persatu tanpa mengurangkan sedikit pun darjat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersiaran pada malam ini sebagaimana temu janji kita setiap Sabtu, minggu kedua, minggu ketiga dan empat kita akan bersama dengan fiqh dengan tajuk topik-topik yang tertentulah ya. InsyaAllah kali ini saya memberikan cadangan untuk kita membacakan sedikit berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan oleh syarak, ataupun kita tak, kalau kita gunakan syarak kurang tepat kerana syarak ini dia bersifat tetap, sedangkan najis yang kita sebut ini ada yang mazhab lain dia kata bukan najis, ada yang kata tak dimaafkan, jadi kita anggap sahaja secara fiqhnya, secara fiqhan, secara fiqh mazhab syafi'inya. Saya
dalam risalah ini ada lebih kurang 51 najis yang dimaafkan. Ya. Sebab tu saya nak minta maaf, saya kena pakai sweater malam ni, sejuk sikit. Hujan di sini tak berhenti lagi. Okey. Baik, apa yang saya nak bagi tahu di sini, penting kita memahami dan mengetahui najis-najis ini kerana yang pertamanya untuk kita merasai kemudahan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada di kalangan kita yang mungkin tidak mengetahui najis-najis ini sebenarnya termasuk dalam list senarai yang dimaafkan oleh syarak. Apa makna kemaafan di sini? Bermaksud dia boleh masuk dalam solat tanpa perlu membasuh najis itu. Sah solatnya dan tanpa perlu diqadha. Dan kalau dia tak berkaitan dengan solat pun, maknanya dia tidak berada dalam keadaan membiarkan diri dalam keadaan najis. Kerana suka-suka berada dalam kenajisan, hukumnya haram. Dia hukumnya haram. Suka-suka. Tak basuh kencing, suka-suka melumurkan najis ke badan, itu semua hukumnya haram walaupun belum lagi nak solat. Tetapi ada beberapa jenis najis yang kita akan bacakan satu persatu. Saya target mungkin sekali pertemuan boleh 10 hingga 15 jenis najis pun dah cukup. Mungkin 3 kali ataupun 4 kali kita berjumpa, kita akan khatamkan ke semua 51 najis yang dimaafkan oleh fiqh mazhab kita. Ini diambil daripada kitab namanya Manzumah Ibn Imad radhiyallahu taala anhu. Manzumah maknanya dia buat dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk syair ataupun dalam bentuk tulisan yang saya nak terjemah apa? Syair bukan syak. Lebih kurang kata-kata yang tersusun. Ya. Nazam dia sebut, dalam bahasa Arab dia sebut nazam. Jadi ada 51. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi dihazafkan oleh penterjemah kerana ada yang diambil daripada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. So kita fokus dulu mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita akan melihat di situ betapa banyaknya najis-najis yang diberikan kelonggaran oleh syarak. Kalau terkena baju, pakaian kita, badan kita, tak perlu kita cuci. Okey, insyaAllah saya nak baca dulu mukadimah dia. Saya ini nota sajalah. Kalau ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kertas kosong ataupun buku, boleh catat satu-satu. Kemudian saya akan terangkan dia punya dia punya huraian kepada masalah. Saya cari dia punya nota sekejap, saya minta maaf. Bismillah. Okey, dah jumpa. Baik, insyaAllah kita bacakan. Yang pertama saya nak bagi tahu pengertian najis di dalam terminologi fiqh Asy-Syafi'i secara sederhana adalah kotoran yang mencegah keabsahan solat. Boleh ingat tak? Mana-mana benda, sesuatu yang mencegah keabsahan ataupun kesahihan ibadah, maka itu namanya najis. Najis bila dia kena badan, kena pada pakaian, kita nak semayang jadi tak laku semayang kita tu. Jadi tak sah semayang kita. Itu namanya najis. Kalau hadas, dia tak sah juga. Tetapi dia amrun i'tibari. Ini istilah ya. Dia dianggap kata ada, tapi nak tunjuk tak nampak. Tak pandai. Contohnya saya suruh tunjukkan saya berhadas kecil. Tunjukkan di mana hadas. Tak boleh nak tunjuk di mana hadas. Ya. Kalau nak tunjuk punca hadas, boleh tunjuk keluarnya najis dari kemaluan. Kita boleh tunjuk najis. Ataupun memegang kemaluan dengan tapak tangan. Kita boleh tunjuk pegang. Perbuatan pegang tu boleh tunjuk. Tapi hadas itu sendiri tak dapat ditunjukkan. Ya, kerana yang keluar daripada kemaluan, tetapi yang menerima akibat itu tangan, muka, kepala dan kaki. Hadas berada di muka sedangkan najis tak keluar di muka.
Kan? Jadi itu hadas. Kita tak nak bincang hadas, kita nak bincang tentang najis. Jadi mana-mana perkara, mana-mana benda yang bila terkena pakaian kita, badan kita, maka dia mencegah kesahihan ibadat ataupun kesahihan salat, maka itulah yang dinamakan sebagai najis. Begitu juga yang tidak boleh dimakan atau dijadikan pakaian jika tidak ada rukhsah. Tidak semua hal yang dianggap kotor itu najis. Dan tidak semua najis dianggap kotor. Ini ingat elok-elok. Kadang-kadang kalau orang tanya najis itu apa, maka dia kata benda yang kotor. Tak mesti. Tak semua najis itu kotor dan tak semua kotor itu najis. Boleh ingat tak tu? Kalau orang belajar mantik, dia kata al-umum wal khusus mutlak. Yang najis, bukan, min wajhin kalau tak silap. Tak semua najis itu kotor dan tak semua kotor itu najis. Dalam kitab-kitab mantik dia sebut cincin besi. Tak semua cincin itu besi, tak semua besi itu cincin. Dan ada cincin kayu, ada cincin belah buatan. Kan? Tapi contoh cincin besi, maka diberikan untuk memahaminya al-umum khusus min wajhin ini, umumnya dan khususnya melihat dari wajah yang tertentu. Min wajhin, dari sudut yang tertentu, iaitu tidak semua cincin itu besi dan tak semua besi itu cincin. Sama macam tak semua najis itu kotor dan tak semua kotor itu najis. Misalan hingus, tahi hidung kita, apa lagi, tahi telinga kita, kahak kita, air liur kita, semua kotor. Bukti kata kotor, cuba pergi letak je kat kawan-kawan kita, sahabat kita ke, ambil tahi hidung, korek, kemudian kita pergi letak dekat badan dia ke, pakaian dia ke, ataupun kita nak salam dengan dia, melekat dekat tangan dia. Dia akan rasa jijik, kotor. Tetapi tahi hidung bukan najis. Demikian juga tidak semua najis itu kotor. Dan tak semua kotor itu najis. Boleh ya? Contohlah, tak semua yang kotor najis itu kotor. Misalnya sebagaimana arak, khamar. Arak ni kalau kita tengok pembuatan dia dibuat daripada anggur, kemudian diperam. Demikian juga dibuat daripada apple. Ada yang dibuat daripada tamar. Ada yang dibuat daripada buah tin. Macam-macam dia punya nak jadikan. Itu yang lama macam-macam tu. Whisky, beer, apa ni, macam-macam lah. Saya pun tak ingat. Kita bukan duk minum pun. Beli pun tak pernah. Kan? Jadi apabila dia diperam, kemudian jadilah minuman yang memabukkan, maka dia terus menjadi najis. Di sisi majoriti ulama najis. Ya, saya tak nafi ada pendapat yang kata tak najis. Sebagaimana ada yang mengambil dalil hadis daripada perbuatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana turunnya ayat yang terakhir yang menunjukkan bahawa pengharaman arak secara total. Kan awal arak diharamkan ketika mana masuk dalam semayang sahaja. Nak masuk dalam solat, ya, waktu itu dalam Al-Quran kata wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Maknanya sebelum semayang tu jangan minum. Selepas semayang nanti tempoh nak semayang pula tu lambat, sempatlah hilang mabuk tu. Jadi awal-awal diharamkan untuk sebelum masuk solat dan jangan membawa ke dalam solat kemabukan tersebut. Sampailah satu masa turunlah ayat yang mengharamkan tak kira waktu mana pun haram untuk diminum arak itu. Dan yang keduanya tak kira sedikit ke banyak. Kalau banyak akan menyebabkan mabuk, maka sedikit pun akan haram. Dan yang ketiganya, jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah najis. Maknanya sesiapa yang meminum arak, bukan sahaja dia sedang meminum sesuatu yang diharamkan kerana mabuk, bahkan diharamkan kerana najis. Tapi ada satu hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa sahabat-sahabat apabila turunnya ayat yang terakhir, saya tak ingat ayat ketiga ke ayat keempat, dia punya pemeringkatan pengharaman arak tu, 3 kali ke 4 kali saya tak ingat. Akhirnya
apabila turun ayat yang terakhir yang mengatakan arak ini haram diminum, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka sahabat-sahabat ini masih ada lagi baki-baki arak yang diperam dalam tempayan dalam rumah masing-masing. Dulu sahabat-sahabat ada yang minum dan mereka letakkan dalam tempayan, peraman itu diletakkan dalam rumah mereka. Kemudian bila turun ayat yang mengharamkan secara total tadi, maka dipecahkan tempayan-tempayan itu, maka berlinanganlah air-air yang berwarna gelap. Dalam hadis menyebut di jalan-jalan sekitar Madinah Al-Munawwarah. Tapi Nabi tak marah. Maka ada sebagian ulama mengambil dia panggil mengistinbat hukum, menunjukkan bahawa bila Nabi tak marah, maknanya dia bukan najis. Kerana najis Nabi dah larang jangan buang di jalan-jalan. Tetapi sahabat bila buang di jalan, Nabi tak marah. Kerana Nabi dia musyarri', maka dia akan marah kalau dia akan tegur, dia akan kata haram kalau benda tu haram. Dia tak boleh diam. Ini pendapat kedua yang mengatakan bahawa tidak menjadi najis. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa arak itu najis. Kalau kena baju kita, kena pakaian kita, kena badan kita, maka sama hukumnya seperti kena air kencing. Kedudukannya ialah najis mutawassithah, najis pertengahan. Ya, najis pertengahan. Jadi siapa lah kalau hukum dari segi syaraknya, bukan syarak lah, kita nak start syarak tak boleh. Sebab kerana ada yang menganggap dia bukan najis. Kita kata secara fiqhan, secara fiqahnya, seperti mana seperti fiqah mazhab Syafi'i umpamanya, ataupun majoriti ulama, minum air arak itu seperti mana hukumnya meminum najis air kencing. Ya, kerana apa? Kerana kedudukan najisnya sama. Okey, kita patah balik kepada masalah najis tadi. Kita sebut bahawa tidak semua najis itu kotor dan tidak semua kotor itu najis. Jadi sebab itu saya sebutkan bahawa arak tadi kalau kita lihat daripada proses awal pembuatannya, daripada buah-buahan kemudian diperam, maka akhirnya jadi najis. Kalau kita lihat asal usul pada peringkat awal pembuatan, maka tidak ada alaqah, tidak ada kaitan dengan najis. Tetapi dia adalah najis. Jadi saya ulang, tidak semua najis itu kotor dan tidak semua kotor itu najis. Rasulullah SAW bersabda, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW tanazzahu min al-baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah, Nabi kata, Sayyidina Anas dia dengar hadis ini daripada Nabi SAW. Nabi pesan dekat Sayyidina Anas, minta hati-hati, bersucilah betul-betul kalian daripada air kencing. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu kerana air kencing. Apa makna azab kubur daripada air kencing? Maknanya tak suci betul-betul. Bila saya bercakap macam ni, jangan kita pula suci terlampau betul pula. Nanti dia membawa kepada was-was. Dua perkara yang kita nak sebut di sini ialah yang pertama, jangan terlalu mengambil ringan. Kadang-kadang ada orang yang basuh. Bila dia basuh kencing, dia bangun. Bangun-bangun dia rasa macam air terkeluar setitik ke macam tu. Dan berat sangkaan dia memang itu adalah air kencing. Tapi dia terus pakai juga kain dia pakai dia punya seluar dalam dia, terus masuk solat buat tak tahu, buat bodoh ya. Ini masalah orang yang terlalu mengambil ringan. Ada yang terlalu mengambil berat sangat sehingga apa yang keluar semua dia rasakan air kencing. Ini pun masalah juga. Ya, kita berada di tengah-tengah, jangan terlalu ifrat, istilah dia panggil ifrat tafrid, terlalu beringan-ringan dan kadang-kadang terlalu melampau-lampau. Sedangkan ada solusi yang Nabi SAW berikan, iaitu ada hadis yang mengatakan bahawa kita ini diminta memercikkan pakaian di kemaluan kita itu. Setelah selesai kencing, percikkan supaya nanti kita tidak was-was. Kalaulah ada air kencing yang keluar sekalipun betul, tapi kita dah tak tahu betul ke tak, maka kita akan katakan bahawa inilah air yang aku percik tadi. Jadi seolah-olah Nabi nak memberikan keringanan kepada kita dari satu sudut. Dari sudut yang lain, Nabi minta kita jangan terlalu meringan-ringankan.
Kerana kedua-dua perkara ini terlalu meringan-ringankan dan terlalu memberat-beratkan, itu bukan daripada ciri kemudahan di dalam kita beragama. Dalam apa jua kita mesti berada pada peringkat pertengahan, insya-Allah. Okey. Jadi kenapa kita baca hadis ini? Maka dia kata di sini berhati-hati dengan najis sangat diperintahkan oleh agama. Namun hal ini sebahagian orang sangat selalu berlebihan dan menjauhi najis, sehingga menjadikan kehidupannya sangat sempit. Dia rasa semua benda bernajis. Dihantui oleh was-was yang berlebihan. Ada yang istinja terlalu lama, berwuduk dengan air yang terlalu banyak, mengulangi niat berkali-kali. Semua ini adalah perkara yang menyesakkan jiwa. Saya sendiri pun diuji sedemikian. Jadi sebab itu kita sebut kalau yang tak jadi lagi, minta jangan terlalu berlebih-lebih. Bila dah masuk daerah tersebut, bila dah masuk dalam ruang tersebut, nak keluar jadi susah. Sebenarnya dia takut Tuhan tak terima amalan dia dan sebagainya. Itu bagus, takut yang bagus. Maknanya dia ambil berat, tetapi terlampau takut. Maka menyebabkan dia bosan lama-lama. Sebab itu kata ulama, yang kata guru saya Dr. Syekh Ali Kumah, dia kata bila kita masuk dalam agama melalui pintu takut semuanya, maka menyebabkan kita akan jadi bosan lama-lama dengan agama. Sama macam sekolah dulu lah, kalau ada cikgu yang selalu garang saja, awal-awal semua kita takut. Nak pergi kelas takut. Hari sekolah pun kita jadi menyampah nak pergi kalaulah cikgu tu yang mengajar yang kita garang sangat tu. Maka lama-lama hilang takut, kita akan jadi bosan. Kerana apa? Kita bermain dengan satu perkara yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Sama keadaan dia dengan najis. Ya, kita akui bahawa dia sangat dia memberi kesan kepada ibadat kita, kepada kesahihan ibadah kita. Tetapi jangan kita terlalu menakuti perkara ini. Sebab itu kita baca ada banyak najis yang dimaafkan oleh syarak. Bukan syarak lah, dimaafkan oleh mazhab kita. Bila kita baca nanti, kita akan dapat sedikit ketenangan bahawa rupanya dimaafkan, ini dimaafkan, diberikan kelepasan. Ya. Jadi apa itu najis? Ya, najis ini kata ulama ma haruma tanawuluhu bila qasdin, sesuatu yang haram kita pegang dia, kita ramas dia, kita sentuh dia bila qasdin, tanpa ada qasad, tanpa ada tujuan yang muktabar. Kalau muktabar tidak mengapa, sentuhlah. Misalnya kita nak cebok, kita punya kemaluan selepas buang air, maka itu diminta memang kita kena sentuh. Kalau tak sentuh, tak boleh nak hilangkan najis. Maka sentuh itu sentuh yang diizinkan. Dia siapa? Dia doktor. Doktor apa? Doktor veteriner. Kena sentuh anjing, kena nak ubati anjing. Okey, tak apa, kerana itu tujuan yang dibenarkan. Ada anjing jatuh parit, dia nak kena selamatkan anjing itu. Kerana sifat ihsan, Tuhan minta supaya kita ini berlaku ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Maka kita pun selamatkan anjing yang jatuh di dalam longkang. Keluarkan, perlu kepada pegang, silakan pegang. Selepas itu kalaulah basah dengan kering, maka diminta untuk menyertu dengan air tanah sekali, kemudian ditambah dengan 6 kali lagi dengan air mutlak. Kalau tidak ada tujuan tersebut, maka diharamkan kita pegang sekalipun belum sampai waktu ibadah. Misalnya duduk saja-saja, dia nampak tai cicak, dia pegang-pegang, dia gentil-gentil. Tak ada tujuan apa pun. Bila orang larang, dia kata buat apa pegang tai? Dia kata aku bukan nak sembahyang lagi. Selagi nak sembahyang, aku pergi basuhlah tangan. Hukumnya tetap haram. Kerana apa? Kerana dengan definisi yang kita berikan tadi, najis itu ma haruma tanawuluhu, sesuatu yang haram kita tanawul dia. Tanawul dengan makna pegang, dengan makna sentuh, dengan makna tanggung, dengan makna macam-macam. Bila qasdin, tanpa tujuan ataupun tanpa niat yang diberikan oleh syarak. Jadi kalau syarak kata tak boleh, tak boleh lah. Sebab itu pegang anjing dengan tujuan yang suka-suka, nak sentuh anjing. Dulu kan ada di Malaysia pernah digemparkan dengan satu kempen yang dilakukan oleh seorang rakyat Malaysia. Saya ingat ini isu ni pun dah dekat 10 tahun benda ni jadi. Iaitu kempen sentuh anjing.
Matlamat kempen ialah untuk nak menghilangkan stigma kepada anjing. Entah apa-apa nak kena sentuh dia baru tak takut nak pegang. Ini masalah ya, masalah. Dia tak faham. Yang pertama dia tak faham fiqh, yang kedua dia tak faham uruf. Kadang-kadang uruf itu kadang-kadang lebih berat kerana dia adalah tempat sensitifnya manusia. Kadang-kadang dia cuba nak faham binatang. Sebab apa dia kesian kat binatang sebab tak ada orang nak pegang anjing. Tapi dia tak kesian langsung dengan manusia yang melihat perbuatan kejinya. Bukan, ya dia dianggap keji kerana itu najis. Di sisi mazhab Syafi'i dan majoriti umat Islam Malaysia menganggap bahawa ia adalah najis. Kalau tak ada tujuan apa-apa, tak boleh dipegang. Nanti akan ada tujuan, ada waktu yang diizinkan, silalah pegang. Ya, waktu tu tak nak pegang lah pula. Anjing itu parit, dia tak nak selamatkan. Sebab apa? Bercampur dengan air dalam parit itu semua. Waktu tu baru dia faham. Dia tak tahu kata air parit itu najis. Tidaklah senajis anjing itu pada syarak. Sedangkan pada syarak, anjing itu lebih bernajis daripada air parit. Air longkang tadi. Okey? Jadi muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah, kerana itu kita membaca najis-najis yang dimaafkan ini kerana syariat telah memberikan kelonggaran dalam beberapa najis. Dia tetap jadi najis tetapi tetap sah dibawa ke solat. Itu makna dimaafkan. Ada yang kita nak kena makan, tetap boleh makan. Tapi dia tetap najis. Apa dia? Nanti kita akan jumpa. Ini yang kita maksudkan dipanggil definisi najis jika tidak ada rukhsah. Artinya ada rukhsah, ada keringanan daripada fiqh tentang beberapa najis yang tidak membatalkan solat, yang boleh dimakan, yang tak perlu dibasuh. Walaupun demikian, tak perlu dibasuh, halal dimakan. Tak perlu dibasuh, halal sah dibawa ke solat. Boleh ya? Jadi sebab itu kita ambil daripada manzumah Al-Imam Ibn Imad Al-Misri Al-Syafi'i. Dia karang dalam lebih kurang dalam 290 bait tentang najis ma'fu anhu. Beliau menyebutkan semua, kalau ikutnya ada 66 najis yang masuk dalam kategori dimaafkan. Bahkan sebahagian ulama menyempurnakan sampai jadi 70. Namun ada 66 atau 70 juga dia bercampur dengan pendapat yang dhaif dalam mazhab kita. Jadi bercampur-campur. Maka di sini tinggallah lebih kurang hanya 51. Okey? Bersedia tak lagi? Kalau bersedia dah, kita nak mula baca nombor 1. Apakah najis yang dimaafkan menurut mazhab Al-Imam Al-Syafi'i? Okey, yang pertama, sediakan pen lah. Saya tak sediakan nota apa-apa malam ni. Saya sebutkan, nanti huraian ni saya akan sentuh sikit-sikit berkenaan dengan setiap nombor yang saya bacakan nanti sampailah nombor 51. Tapi bukan malam ni lah. Malam ni mungkin 10 ataupun 15 najis. Seterusnya nanti kita akan baca pada pertemuan yang seterusnya. Cuma jangan skip kelas. Kalau skip, nanti akan terlepas sebahagian najis. Dan sebahagian najis kita tahu, sebahagian tak cukup 51 semua. Baik, kita tengok yang nombor 1. Kullu damin yasirin min adamiyyin wa ghairihi siwal kalbi wal khinziri. Ini yang pertama. Yang dimaafkan. Jangan kata dia tak jadi najis. Tak, dia tetap jadi najis. Cuma dimaafkan. Bila dimaafkan maknanya tak perlu basuh. Kalau dia kena pada makanan, boleh makan. Iaitu yang pertama, darah yang sedikit. Baik darah manusia ataupun darah haiwan. Tetapi ingat, haiwan yang kita maksudkan di sini selain dari darah anjing dan babi. Tapi ingat, darah ini mesti sedikit sahaja. Ya, sedikit ni banyak mana? Maka sebagian ulama kita dalam kitab-kitab Jawi ada menyebut bahawa dia sebesar duit perak. Ada yang mengatakan duit perak itu lebih kurang duit 20 sen ataupun duit 50 sen macam tu. Jadi kalau saiz dia macam tu, kena masih lagi dimaafkan. Itu makna kepada sedikit. Lebih daripada tu jadi banyak. Banyak dah tak maaf lagi. Banyak nanti dia ada piawaian yang lain diletakkan. Tapi untuk nombor 1 ni, darah yang sedikit. Sama ada darah manusia ataupun darah haiwan. Tapi ingat, haiwan itu bukan darah anjing dan bukan darah babi. Darah anjing dan darah babi sedikit sahaja pun. Besar setitik air sahaja pun.
setitik saja, setitik darah saja, walaupun darah anjing dan babi, sudah lagi tidak dimaafkan oleh fiqh kita. Okey, itu nombor satu, darah yang sedikit. Darah najis, semua mazhab kata darah adalah najis. Tak ada yang kata darah bukan najis. Khilaf hanya berlaku pada darah mana yang bukan yang dimaafkan ataupun tidak. Sebahagian mengatakan bahawa kalau binatang, misalnya kita sembelih lembu, maka ada yang mengatakan dam itu dam masfuh, darah yang keluar ketika sembelih sahaja di leher. Adapun yang ada di daging apa semua itu dimaafkan. Okey, macam-macam pendapat. Mazhab kita pula kata di daging itu dimaafkan. Ada yang kata kalau basuh dah tak maaf lagi. Ada pendapat begitu. Sebab bila duduk di daging, maka dia dimaafkan. Maka apa makna dimaafkan? Dia jangan merebak. Kalau kita curah air, kita letakkan air, maka darah itu akan merebak. Okey, ada pendapat. Kita ambil yang pertengahan. Kita katakan bahawa kita boleh cuci daging. Sebab saya yakin di dalam grup ini, dalam Gemah Nur Iman, penonton-penonton semua cuci dulu daging. Macam saya kalau tak cuci pun saya lalu makan. Tapi dengan syarat daging yang baru keluar daripada kita baru lapah. Selalunya sedap. Tak payah basuh pun tak apa. Kalau kita ikut konsep sebahagian pendapat yang kata daging itu dimaafkan. Ya. Cuma kita basuh tapi tak boleh basuh semua daging ni. Sebab daging dia kalau habis kita cuci sampai habis darah tu dah tak ada langsung. Dia cuci betul-betul. Sedangkan daging itu pun asal daripada darah. Maka dia akan menghilangkan kesedapan ataupun kemanisan daging itu sendiri. Maka tak perlulah basuh sampai cuci calat. Orang Kedah kata cuci sampai cuci calat. Tak perlu. Cuci sekadarnya, jangan sampai tak cuci langsung, maka selebihnya itu dimaafkan. Ya. Baik. Jadi darah yang sedikit. Cuma bila darah ini dia najis, ya, saya nak bagi satu kaedah. Nanti akan ada yang tanya, saya tahu. Bila dah darah itu najis, nanti kita masuk pula ada kandungan baja yang kita beli untuk kita letakkan pada pokok-pokok yang kita tanam. Perlu kepada baja, tapi baja ini buat daripada najis. Kita belajar dalam bab muamalat, kalau dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita nak beli sesuatu atau nak jual sesuatu, nak beli sesuatu atau nak jual sesuatu, kita tak boleh jual benda yang bernajis. Ataupun nak beli, kita pun tak boleh beli benda yang bernajis. Transaksi yang melibatkan suatu benda yang bernajis tidak sah. Tapi baja kita nak kena beli juga. Sebab baja itu kita perlu. Tapi dia adalah najis. Darah tempat kita di Malaysia ini memang dah ada fatwa darah tak boleh jual. Tapi kalau pergi negara-negara luar, negara-negara barat, dia bukan peduli masalah fiqh darah tak boleh jual ke najis ke tak najis. Dia orang mana tahu hukum tu. Maka dia orang akan jual najis kat kita. Kalau kita nak hidup lagi, kita perlukan darah dalam kuantiti yang banyak. Ya. Maka waktu itu kita boleh beli. Sama juga kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berhajat nak membela anjing. Anjing ni boleh bela dengan syarat. Anjing yang pertama namanya anjing yang disebut dengan kalbun mu'allam. Anjing yang diberikan ilmu. Maka bila kita berikan ilmu kepada dia, maka dia boleh jaga rumah kita. Dia boleh jaga kebun kita. Dua tujuan boleh. Yang pertama untuk berburu, lisaidi wal hirasah. Hirasah ni jaga kebun ataupun jaga rumah. Kok tuan-tuan ada harta banyak, nak upah Pak Gad jaga, dia lena pula. Kalau bagi anjing, dia tak lena tau anjing ni. Walaupun mungkin kita nak kena beli dia punya maintenance anjing tu, nak beli makanan semua, mungkin kos dia mungkin sama macam bayar gaji Pak Gad, tapi Pak Gad dia tidur. Kan? Tapi kalau anjing dia tak tidur. Kalau orang main nak masuk rumah, dia boleh jaga. Anjing ni pula setia. Kalau baca tentang ulama ada menyebut bahawa anjing ini satu haiwan yang dia sangat min ajwadil hayawan. Dia sangat setia, dia sangat baik dan dia sangat mudah ingat orang yang berjasa dengan dia. Ini bukan kempen suruh bela anjing. Saya nak bagi tahu kalau perlu. Maka kalau perlu boleh bela. Dalam mazhab kita pun kata boleh bela dengan tujuan menjaga rumah ataupun menjaga kebun. Cuma nak beli tu tak boleh.
Kalau Nabi SAW kata samanul kalbi, harga bagi anjing itu adalah najis, maka tak boleh untuk beli, najis. Habis kalau nak minta free, orang tak nak bagi pula. Siapa nak bagi free-free anjing yang dah dilatih? Maka lagu mana nak buat? Okey, dalam mazhab kita ada satu kaedah, iaitu disebut dengan raf'u al-ikhtisas. Raf'u min yadil ikhtisas. Dia panggil melepaskan pegangan. Kita tak beli. Kita bayar duit dekat dia supaya dia lepaskan tali. Dia seolah-olah dia memegang. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, mana-mana barang, mana-mana item yang tak cukup syarat, yang tak cukup syarat, tak suci ke apa ke, kan dia mesti suci, dia mesti ada manfaat kan. Jadi mana-mana yang tak cukup syarat, maka dia tidak dinamakan sebagai harta. Dia tidak dinamakan sebagai mal ataupun al-milk. Dia dinamakan sebagai ikhtisas. Ikhtisas. Sebab itu disebut raf'ul ikhtisas. Bayar untuk dia melepaskan pegangan. Macam baja, kita bayar supaya dia melepaskan pegangan baja. Bukan kita bayar nilai baja, bukan. Kita bayar supaya dia lepaskan pegangan kepada benda yang tak cukup syarat tadi. Okey? Baik, itu yang pertama, darah yang sedikit, baik darah manusia atau darah haiwan lainnya selain daripada darah anjing dan babi. Ya, tapi dengan syarat sedikit sahaja. Banyak mana sedikit? Ya, macam saya sebutkan tadi. Baik, yang kedua, darah dan nanah luka. Damun wa khayhul juruhi walau kana kathiran. Syaritata an yakuna minal insani nafsi. Yang pertama tadi darah yang mesti sedikit baru dimaafkan. Yang kedua ni banyak dimaafkan juga. Bila banyak dia ada syarat. Dia ada syarat tambahan yang banyak. Yang pertama, sekalipun banyak dengan syarat, darah dan nanah itu mesti berasal dari dirinya sendiri. Mesti darah kita sendiri. Kalau sikit, darah orang lain pun tak apa. Kena dekat kita. Tapi kalau banyak, darah orang lain tak boleh. Darah kita boleh. Tetapi yang pertama, dengan syarat darah itu ataupun nanah itu berasal dari dirinya sendiri. Bukan yang kedua pula, bukan kerana perbuatannya. Bukan dengan perbuatannya ni dah tahu dah. Luka ada dekat dia punya betis, dekat dia punya lutut. Dia, orang Kuala Lumpur, Selangor panggil apa? Kami orang Kedah panggil runeh. Dia panggil, ada siapa boleh bantu saya? Nak bagi faham? Mengutis. Mengutis. Okey, baik. Dia yang buat sendiri. Bila dia buat sendiri, keluarlah. Ini yang disebut sebagai dia yang lakukan sendiri. Bila banyak dah tak maaf lagi dah. Yang ketiga, jangan melewati tempat luka tadi. Tempat yang luka tadi dah keluar banyak. Jangan dia meleleh sampai ke betis, sampai ke paha. Okey, 3 syarat. Okey. Maknanya kalau banyak, ia dimaafkan dengan syarat yang pertama dari dirinya sendiri. Bukan darah orang lain. Yang kedua, bukan dengan perbuatannya. Yang ketiga, tidak melewati, tidak melepasi, tidak keluar daripada kawasan yang diduduk tu. Jadi kalau dia keluar, cuba kita lapkan sikit dengan tisu ataupun dengan kapas supaya dia duduk setempat. Ataupun letakkan kapas bagi dia terperap dekat situ je. Maka kita boleh semayang, tak perlu nak kena basuh, nanti dia keluar lagi. Basuh keluar lagi. Darah ni dia bukannya senang nak stop. Ya, dia bukan senang nak stop. Jadi sebab tu, tampalan itu kita tak perlu nak kena basuh sampai kerap. Kalau kita letak, maka dia akan duduk setempat. Maka bila dia duduk setempat tu, kita boleh lakukan solat. Tapi kalau dia fa'in kanat bifi'lihi au tajawazat mahalliha fala yu'fa anha. Kalau terkeluar daripada kawasan dia, kemudian dengan perbuatan dia sendiri, maka hanya sedikit sahaja yang dimaafkan. Kalau banyak, sudah tidak dimaafkan lagi. Ya, 2 dah. Okey. Kemudian yang ketiga, ma'ul quruhi wan nafatat wal jadari. Darah bisul atau cacar ataupun kudis. Jadari dengan makna kudis. Orang Kedah tempat kami ni panggil kude. Jadi darah bisul itu pun kalau pecah dalam solat,
dimaafkan, ya, dimaafkan. Bisul. Yang keempat, al-qalilu min damil qamli wal baraghis wal baqi wal bu'ud wala yu'fa an hamli jildiha. Sedikit daripada darah kutu dan darah nyamuk dimaafkan. Darah sahaja dimaafkan. Bangkai dia tak maaf. Contoh nyamuk, kalau kita dia berdarah di tangan kita, darah itu dimaafkan. Tetapi dia punya bangkai, dia punya sayap tu kena cabut, kena tanggalkan, kena buang. Tak boleh biar dia melekat di tangan. Kalau dibawa masuk dalam solat tidak sah. Kerana apa? Kerana nyamuk, bangkainya itu serangga ni, semua serangga yang mati dia akan jadi najis. Ya, kalau banyak sangat nanti kita bincang masalah dimaafkan kerana banyak. Tetapi hakikat dia adalah najis. Sebab itu seekor nyamuk dalam poket kita, kalau kita solat bawa, tak sah sembahyang kita. Okey? Baik. Saya nak bagi tahu di sini, darah saja dimaafkan kalau sedikit, tetapi dia punya bangkai dia tidak dimaafkan. Wala yu'fa an hamli jildiha, tidak dengan kulitnya. Kulit tu, dia punya sayap, dia punya komponen tu. Yang tu kalau ada melekat di baju kita, di pakaian kita, di tangan kita waktu sembahyang, tidak sah sembahyang kita. Darahnya yang sedikit itu ya dimaafkan. Sedikit darah kutu ataupun darah nyamuk dimaafkan. Yang kelima, maudhi'ul fasdi wal hijamati, tempat bekas bekam. Bekas tu bukan bekas cup tu, bukan. Yang tu biarlah dia tak berkaitan dengan kita. Maksudnya tempat tu, kawasan di badan yang kita buat tu. Maka kalau kita sedut di sini misalnya, akan keluar darah. Darah tu kita lap, kita buang. Okey. Maka akan ada kawasan itu dia bernajis lah, kena darah. Sebab kita tak basuh. Tetapi dimaafkan walaupun tak basuh. Tempat bekas bekam tu. Ya, tempat bekas bekam. Tapi dia kena keluar dalam kawasan bekam tu sahaja. Keluar dari daerah bekam tu, daripada kawasan yang kita bekam, meleleh sampai bawah, yang tu dah tak dimaafkan lagi. Ya, itu dah tak dimaafkan lagi. Baik, yang keenam, rasyashul baul alladhi la yudrikuhu taraf. La yudrikuhu tarfu al-mu'tadil iza asaba thawba awil badan. Percikkan kencing, rasyash al-baul, yang mana tidak nampak oleh mata yang normal. Ini kita guna mata normal. Nampak rasa macam kita tahu kata air kencing kena pada pakaian kita. Waktu kita kencing. Tapi bila kita tengok di pakaian tu tak ada kesan basah pun. Oleh kerana terlalu seninya, kecilnya percikan air kencing tadi menyebabkan kita tak nampak kesan yang ada melekat di badan kita ataupun pakaian kita. Maka bila tak dapat dikesan dia punya kehalusan itu, tak nampak, tetapi ingat melalui mata yang muqtadir, jangan tengok dengan mata yang rabun, tak boleh. Ataupun mata yang terlalu jelas, orang lain semua tak nampak, dia nampak. Kadang-kadang kereta tu duduk jarak yang jauh sekali, dia boleh nampak nombor plate kereta tu. Orang lain ramai tak nampak, dia nampak. Itu maknanya matanya sudah tidak muqtadir lagi. Ada orang dalam kes lain, orang lain semua nampak, dia tak nampak, maknanya dia rabun. Itu mata dia pun tak muqtadir juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh tahu mata kita ni kategori yang muqtadil ke tak muqtadil. Kita boleh perasan, kita boleh tahu, kita boleh fahamlah kita ini jenis nampak sangat ke ataupun rabun. Jadi kalaulah dengan mata yang pertengahan, mata yang muqtadil, kita tengok tak nampak pun. Tapi kita sangka berat, kata kena kencing tu pada seluar kita. Tapi dilihat tak ada langsung, tak nampak pun kesan basah walaupun sedikit. Maka bila tak adanya, tak boleh kesan, maka itu dimaafkan. Sekalipun memang betul air kencing kena. Tapi dimaafkan kerana terlalu seni dan terlalu halus. Okey? Nombor 7, nimuz zubab wal zanbur wal nahl wal naml wal farash wal jarad wa baul al-khuffash. Kotoran lalat ataupun disebut dengan tai lalat, tai lebah, tai semut, tai kupu-kupu, tai rama-rama, tai belalang,
dan juga kencing kelawar. Ya, kencing kelawar. Ini pun termasuk di dalam kategori yang dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kecil sangat, banyak sangat. Dia kadang-kadang bila banyak sangat, kita dah tak boleh nak kontrol lagi. Nanti kita akan jumpa najis burung yang dimaafkan oleh fiqh mazhab kita kerana berulang alik dan bermundar-mandir terlalu kerap burung-burung yang begitu banyak menyebabkan dia buang najis merata-rata. Maka kita nak buat nak elak susah. Sebab itu bila disebut sebagai umum balwa, najis yang umum balwa ini dia balak yang umum, ujian yang umum, maka sukar untuk nak elak yang pertama. Yang kedua terlalu banyak, yang ketiga kerap, yakni berulang-ulang berlaku. Jika ada 3 perkara ini maka dia masuk dalam dimaafkan, ya. Dimaafkan. Jadi sama macam tadilah kotoran lalat semua ini dimaafkan kerana banyak ataupun habitatnya kadang-kadang bila dia melekat di situ susah lagi kita nak elak. Walaupun hakikatnya dia adalah najis pada asalnya. Ya. Kemudian yang ke-8, telur, kutu ataupun kepompong sarang ulat sutera. Sarang ulat sutera ataupun telur kutu yang ada di atas kepala. Jadi tak perlu nak kena sikat sampai habis baru boleh solat. Sebab apa? Sebab kutu dengan telur dia banyak sangat. Semua itu dimaafkan oleh fiqh. Yang ke-9, baulud dawab wa rawsuha alladhi yusibu al-hubub athna'a dusiha. Kencing dan kotoran haiwan yang mengenai biji-bijian ketika asna adusiha. Ini cerita zaman dulu lah. Orang gunakan kebau, orang gunakan lembu ataupun unta ke untuk tarik hasil tanaman daripada tempat semaian ke ataupun tempat kita tempat tanaman. Jadi dia tarik sebab dulu tak ada pengangkutan, ya. Tak ada pengangkutan yang moden. Sekarang dah banyak. Dahulu orang gunakan kerbau, orang gunakan lembu dan sebagainya, maka kita tarik nak gunakan tenaga maka dia tariklah dia punya hasil tanaman tadi. Tarik, maka ketika itu mungkin dia kencing, mungkin dia berak, maka akhirnya terkenalah pada hasil tanaman ataupun pertanian yang banyak tadi. Maka dimaafkan kerana sukar. Kita nak larang dia berak pun tak boleh. Dia bukan faham bahasa. Kita nak suruh dia berak susah-susah. Jadi sebab itu maka kalaulah kena sedikit-sedikit ataupun tak sikit pun, kalau kena, ialah kalau banyak sangat orang pun tak nak makan lah. Jadi kalau kena sedikit-sedikit pada hubub, biji-bijirin yang maka dimaafkan, ya, dimaafkan oleh syarak ataupun fiqh mazhab kita, maknanya boleh makan. Lalu ke tak lalu itu isu kedua. Fiqh kita tak nak bincang lalu ke tak lalu, gamak ke tak gamak. Gamak ke tak gamak itu bukan isu fiqh, itu isu selera kita. Fiqh nak cakap boleh ke tak boleh tu je. Tak nak, silakan buang, silakan ambil yang lain yang lebih bersih, yang lebih kita lalu dan juga lebih kita gamak lah. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir untuk malam ini, ya. 8.52 dah. Nanti saya akan buka 8 minit untuk pertanyaan. Kalaulah ada nak kena baca surah Al-Mulk pun kita boleh baca. Kalau selepas ini tidak ada kuliah yang seterusnya. Yang ke-10, Rawsul An'am wa bawluha alladhi yusibul laban. Sama juga kotoran dan air kencing haiwan yang terkena susu ketika kita perah dia. Waktu perah itulah dia kencing. Masuk, ya, dalam baldi itu kita perah susu. Susu ni benda yang mahal. Nak buang sayang, tapi dah masuk kencing. Mana boleh kita nak jaga dia sangat. Ya. Elok kita perah, kadang-kadang nak penuh baldi bekas yang banyak, maka termasuk sedikit air kencing lembu. Akhirnya boleh tak kita minum susu tadi? Kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i dalam bab taharah, sekiranya air kencing ataupun najis masuk di dalam sesuatu bekas yang kurang daripada 2 qolah, maka dia akan memberikan kesan kepada kesucian air. Dalam baldi kita tahan
ataupun dalam bekas kita perah susu, mana sampai 2 kolah. Tak sampai 2 kolah. Tapi masuk air kencing. Jadi isu ini dikecualikan, dimaafkan. Disebut bukanlah tak najis, najis tapi dimaafkan. Kerana apa? Kerana susah nak elak. Yang keduanya susu ni mahal, bukannya murah. Tuan-tuan pergi beli tengok di 7E ke, di mall ke, di mana supermarket ke. Sekotak biasa tu dia ada kadang-kadang RM7, RM8. Jadi ada nilai. Mahal. Maka dimaafkan. Jadi cerita tak lalu, sekali saya ulang, dia tidak berkenaan dengan masalah boleh ke tak boleh. Fiqh hanya meletakkan standard. Ya, dia letakkan macam ni boleh minum, tak boleh, tak boleh. Ini boleh minum. Kalau tak lalu, tak nak, silakan. Ya, bukan semua benda yang kadang-kadang Nabi bagi panduan pun bukan semuanya wajib dilaksanakan. Misalnya bila Nabi SAW kata iza waqa'a az-zubab fi syirabi ahadikum falyaghmishu, bila ada lalat yang masuk dalam minuman kamu, apa kita buat? Kita akan celupkan supaya dia boleh neutralize dia punya air tadi itu, kerana sayapnya, salah satu dari sayap ada racun, sayap satu lagi ada penawar. Tapi bukanlah Nabi nak mewajibkan ataupun nak mensunatkan benda tu. Sebab itu arahan Nabi tak semua sunat. Arahan Nabi tak semua wajib. Nampak kalimah yang digunakan dalam hadis menunjukkan suruhan. Falyaghmishu. Ya. Konteks tu konteks suruhan disebut. Ya, konteks tu konteks suruhan. Tetapi tidak membawa kepada sunat. Ada orang yang tak lalu, silakan buang. Nabi hanya nak memberikan panduan. Ya, Nabi nak memberi panduan. Kalau nak buat, buat macam ni. Kalau tak nak, silakan. Bukanlah bermakna sunat buat. Ya, jadi sama macam susu yang kita sebut tadi. Kalau dia masuk air kencing, kita tak nak minum, buang je lah. Tapi kalau nak minum, fiqh diberikan kelonggaran. Diberikan kelonggaran untuk minum. Entah-entah kadang-kadang lagi sedap daripada yang tak masuk air kencing. Kita pun tak tahu kan. Mana tahu. Macam Raja Bersiung lah. Di Kedah ni ada tempat baling nama dia. Orang lah cerita, saya pun tak tahu betul ke tak. Raja Bersiung. Sebab apa nama Raja Bersiung? Sebab selalu makan benda yang termasuk darah. Maka dia rasa sedap. Maka naik siung. Maka selepas tu mana-mana makanan yang tak ada darah, dia rasa tak sedap. Tak tahulah cerita tu betul ke tak. Kalau betul pun tak ada manfaat besar untuk kita. Dan kalau tak betul, lagi-lagi tak ada manfaat. Okey. Jadi maksud kepada kandungan najis yang saya sebutkan pada peringkat awal tadi, tidak semua yang kita anggap najis dianggap najis juga oleh mazhab yang lain, juga tak mesti ya. Jadi masalah najis yang dimasuki air kencing ini, pernah Nabi SAW pernah memasukkan air kencing di dalam susu unta untuk dijadikan ubat. Maka kesimpulannya, mazhab tersebut, kalau tak silap mazhab Maliki, mengatakan bahawa mana-mana tai ataupun air kencing yang keluar daripada haiwan yang boleh dimakan daging, maka dia tak jadi najis. Tai lembu tak najis, air kencing lembu tak najis, air kencing unta tak najis, tai unta tak najis bagi mereka kerana dia dimakan dagingnya dan hasil daripada perbuatan Nabi SAW yang memasukkan beberapa titis air kencing unta di dalam susu untuk dijadikan ubat dan minuman. Cukup sekadar itu. Saya buka soalan kalau ada yang nak tanya. Malam ni nak kena ada kuliah Isyak tak lagi? Ada kuliah Isyak. Ada kuliah Isyak? Ada. Ada. 9 Kang. 9 lah. Okay, kita akan stop pukul 9. Saya buka 1 ke 2 soalan, jangan risau. Nanti kalau tak sempat ada lagi pertemuan selepas ini, boleh tanya banyak-banyak. Kalau ada yang nak tanya, silakan. Silakan jemaah, mana nak bertanya? Ya, silakan. Ada yang angkat tangan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Nak tanya pasal alkohol tadi. Ya. Yang beralkohol tu dikira najis juga ke? Alkohol ada 2 pendapat dalam mazhab kita sendiri. Saya dah cek buku Dr. Wahbah Zuhaili kalau tak silap. Dia ada membawa pendapat yang mengatakan najis. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan bahawa mana-mana yang memabukkan tetapi bukan jenis diminum.
Dia ada yang memabukkan tapi jenis diminum. Yang kedua, memabukkan bukan jenis diminum. Ini saya nakal pendapat guru saya yang juga bekas mufti Mesir dan dia merupakan mazhab Syafi'i. Dia memegang pendapat tersebut, mengatakan bahawa kalau bukan jenis diminum maka dia bukan najis. Maka boleh sahaja gunakan minyak wangi yang beralkohol untuk disembur pada pakaian dan dibawa ke dalam solat dengan memakai pendapat yang mengatakan bukan najis tadi. Ya. Okey, soalan yang kedua silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang Ustaz kata tadi kan, taik burung yang berterbangan banyak kan. Ya, ya. Macam di Mekah tu Ustaz kan. Ya, Burung dia pati tu banyak. dalam kita baca, dalam kitab yang kita baca ni nanti dia akan sebut di hujung nanti sebagaimana di Mekah dan juga di Masjid Al-Haram dan juga di tempat tawaf ataupun di tempat sa'i, dia kata. Dia sebut maka dimaafkan. Dimaafkan ya. Saya jawab, saya siap itu. Dalam kita fikah yang lain pun ada sebut. Dimaafkan. Taik cicak Ustaz. Taik cicak, dia duduk di tepi-tepi. Dia bukannya mengenai semua satu rumah. Jadi kalau kena, kita masih lagi boleh mengelak. Ini kita masukkan tak boleh nak elak dah. Macam taik tu dia berak, tengah pun ada, tepi pun ada, hujung pun ada, semua ada. Okey, taik cicak tak dimaafkan. Di surau-surau ke Ustaz banyak taik cicak tu bertepi tu. Tepi-tepi kita boleh elak lagi tu. InsyaAllah boleh elak lagi ya. Ustaz, bagaimana nak tanya, Ya. adakah batal solat kita sekiranya katalah kita dah habis solat fardu, masa tengah berdoa tu kita garu kulit, so kulit kita tu berdarah, kita nak sembahyang sunat ni, so adakah kalau kita terus sembahyang, adakah solat kita yang solat sunat tu batal Ustaz? Darah macam saya sebutkan tadi tak? Dia tak keluar dari kawasan kan? Tak, dia dekat kawasan macam contohlah dekat betis ke apa kan. Bila dia kita duduk garu kan dia keluar darah. saja kan? Dia duduk di luar saja kan? Darah setempat. Okey, kalau banyak pun tak apa. Kalau macam tu tadi kita baca yang nombor 2, boleh terus sembahyang sunat tanpa perlu membasuh. Tanpa perlu membasuh. Kalau nak elak supaya jangan meleleh, ambil kapas tampalkan kat situ. Bagi dia duduk setempat sahaja. Boleh Terus sembahyang sunat. Kalau tak nak basuh pun boleh. Kalau nak basuh nanti dia meleleh lagi panjang cerita. Baik tak payah basuh. Kalau basuh nanti hasil daripada basuh tu menyebabkan dia meleleh lagi. Baik. Ustaz, Saya buka. Ya. bagaimana pula dengan bulu kucing Ustaz? Bulu kucing dalam mazhab kita bernajis. Bernajis. Jadi macam ni lah, saya bagi dua cadangan pada orang yang bela kucing. Yang pertama, susah nak elak. Banyak sangat dan kerap berlaku. Maka benda ini masuk dalam kategori dimaafkan. Bagi orang yang tak bela kucing, dia jarang-jarang ada kucing dalam rumah, 3 helai dan ke atas dah tak sah sembahyang. Kalau dia nampak, sehelai pun tak sah, tapi ni dia tak nampak. So selepas sembahyang dia tengok-tengok ada 3 helai. Okey, masih lagi masuk dalam, kalau kurang dari 3 helai, maka masih lagi dimaafkan. Cuma bagi orang yang bela kucing. Di rumah saya ada kucing. Tapi bukan saya bela, kakak saya bela. Kucing tu selalu jatuh bulu. Sampai melekat di mana-mana. Kadang-kadang di jubah saya, kadang-kadang di pakaian, kadang-kadang di langsir, kadang-kadang di sejadah. Nak elak dah susah. Kerap berlaku, banyak sangat, susah nak elak saya kata tadi. Maka dimaafkan insya-Allah. Ya, dimaafkan. Okey, insya-Allah nanti kita bertemu lagi. Mudah-mudahan. Ustaz dekat chat ada 2 soalan. Saya tak nampak pun. Saya bacakan Okey, sila. Soalan pertama, kopi tahi musang tu najis ke dimaafkan? Kopi tahi musang, dia macam ni. Mana-mana bijian yang keluar daripada kemaluan, sama ada kemaluan manusia ataupun binatang, kalau keluar, yang pertama syarat kalau dia masih keras. Yang kedua, kalau ditanam akan tumbuh. Maka kalau ada dua ini, boleh diminum, boleh dimakan. Pergi basuh dululah. Jadi kopi tahi musang saya tak tahu. Kena tanya orang yang buat proses tu. Cuba tanya dia, biji tu masih keras tak? Saya rasa masih keras sebab biji kopi memang keras. Musang dia makan biji kopi, kemudian dia berak. Bila dia keluar tu cuba tanya dia orang yang buat tu, kalau ditanam tumbuh tak? Cukup kalau tanam, naik tumbuh.
tumbuh walaupun pokok yang kecil sahaja. Maknanya dia mampu membuahkan ataupun menghasilkan tumbuhan. Biji kopi tu. Kalau begitu hasilnya, maka boleh makan taik musang tadi tu. Bukan taik musang, kopi taik musang. Basuh-basuh balik biji tu, kemudian diproses. Proses-proses, maka jadilah kopi taik musang. Lalu ke tak lalu, itu cerita kedua. Kalau dia orang cakap, boleh tumbuh dan keras. Maknanya dia tak absorb, masuk najis dalam biji. Maka masih lagi boleh dimakan. Baik. Soalan kedua, semut mati melekat satu ekor di telekung, apa hukumnya? Apa macam mana? Semut mati melekat satu ekor di telekung, apa hukumnya? Kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i, tidak sah salat. Ya, kerana dia adalah bangkai. Cuma macam ni lah. Kadang-kadang kita benda-benda macam tu sulit juga bagi kita. Maka saya bagikan satu cadangan, satu solusi, iaitu pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi. Pendapat ini bukan pendapat mazhab Syafi'i, tetapi dia adalah pendapat peribadi Imam Nawawi. Kalau dalam istilah disebut sebagai ikhtiarat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dia imam mazhab Syafi'i, tetapi ada keputusan yang dia buat seorang diri je. Dia bukan mewakili mazhab. Katanya sekiranya selepas solat baru disedari ada najis pada pakaian ataupun pakaian itu memang bernajis, tetapi disedari ba'da solat, selepas ba'da tamamis solat, ataupun selepas mana sempurnanya solat, selepas selesainya solat, maka tidak perlu diulang lagi solat tadi. Okey? Bolehlah kalau nak beramal waktu-waktu, jangan kalau selalu sangat pelik jugalah. Kita ambil lah waktu-waktu yang kadang-kadang dah tak larat nak peduli dah benda tu, kadang-kadang banyak sangat. Cuma saya nasihatkan selepas sembahyang ni jangan duk kelebek banyak sangat. Ada yang kelebek rambut. Masa waktu kita duk berzikir tu, kita rajin duk pegang-pegang dahi kat ujung-ujung macam ni. Akhir sekali perasan ada satu helai, dua helai rambut keluar. Dalam Al-Majmu' Imam Nawawi kata walaupun sedikit, walaupun sehelai, kena sembahyang lain. Jadi jangan selepas zikir cabut terus telekung, pergi dapur masak dekat suami. Jadi tak payah fikir. Ni duk kelebek, duk tengok-tengok di cermin. Lepas tu buka handphone, tengok cermin dekat phone tu pula. Cantik ke tak cantik? Lawa ke tak lawa kalau aku pakai telekung? Orang kata kalau kita tak lawa, tapi pun kalau kita tak lawa, tak make up pun, kalau kita pakai telekung nampak lawa. Dia tengok dekat handphone, dia tengok-tengok nampak rambut sehelai dua terkeluar. Kena semayang lain, free padan muka dia. So saya duk kelebek. Duk tengok. Okey, sama dengan najis, tak payah sangat tapak kaki. Sangat. Okey. Jadi tak ada soalan lagi Kita nak tutup kita punya majlis pada malam ini kerana dah lebih. Kita nak bagi laluan pada ustaz yang selepas ini. Cik Sofin angkat tangan lagi nak tanya ke tu? Dah ni tadi. Tadi. Kita mula isyak 9.15, ada lagi 10 minit sempat lagi. Baik, tak apa. Nanti kalau ada soalan yang seterusnya, kita punya siri ni masih ada lagi 2 ataupun 3 siri untuk nak habis semua 51. Jadi insya-Allah soalan boleh dibawa kita pada pertemuan yang seterusnya insya-Allah Jadi nak bagi laluan pada ustaz yang selepas ini. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan ini. Aku Ustaz, ada satu soalan last boleh? Apa dia tu? Bagai cicak kucing bawa ke sejadah. Saya Macam mana? confused. Bagai cicak kucing bawa ke sejadah. Jadi najis tak sejadah tu? Iyalah, tempat yang kena tu najis lah. Tempat yang tak kena tak najis. Maksudnya kalau sejadah dia kena dekat hujung, tempat yang bukan tak najis. Basuh lah tempat tu. Basuh tempat tu. Jangan sejadah tu kita tanggung. Sejadah ni kita tak tanggung, kita duduk atas dia. Dia yang menanggung kita, tak apa. Yang tanggung ni kalau kita letak atas bahu, letak atas kepala, yang tu dia tanggung lah. Yang tu yang menyebabkan sembahyang tidak sah. Kalau telekung tak boleh lah Ustaz kan? Masjid kan, kapek masjid, hujung kapek tu ada tai cicak. Kita duduk kat tengah-tengah. Tak apa je, memanglah bernajis. Tempat yang kena tu najis lah. Ya? Okey. Saya tutup majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستودعكم الله. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah ta'ala. Waalaikumsalam.